Hai, hello. Apa kabar anak-anak pelajar semua? Apa kabar rakan-rakan guru semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Okey, so tajuk sharing ataupun tajuk perkongsian cikgu pada kali ini ialah membuat susunan kerja projek masakan. Okey, jadi sebelum pelajar melengkapkan borang susunan kerja, pelajar sepatutnya sudah mengisi ataupun sudah melengkapkan ada 3 lagi jenis borang yang lain, iaitu borang pilihan masakan, kemudian ada lagi borang kos bahan, kemudian borang kos projek masakan. Okey, dan ini adalah borang yang keempat yang pelajar perlu lengkapkan. Jadi, jikalau pelajar ingin tahu bagaimana hendak membuat susunan kerja projek masakan dengan teratur, ikuti cikgu, jangan ke mana-mana. Okey? Okey, so borang yang cikgu tunjukkan ini adalah borang susunan kerja. Okey, jadi pelajar perlulah melengkapkan borang susunan kerja ini. Mulakan dengan tulis nama calon, nama pelajar. Di sini cikgu tulis nama cikgu lah. Jadi kalau kamu lihat, cikgu tulis nama penuh. Jadi maksudnya pelajar haruslah menulis dalam ruangan nama calon ini dengan nama penuh ikut dalam nombor kad pengenalan, ikut dalam kad pengenalan calon ataupun pelajar. Okey, kemudian seterusnya tulislah angka giliran dan nombor kad pengenalan dengan betul. Double check. Apabila anda menulis, selalu double check. Okey, seterusnya. Okey, ada 3 ruang, ada 3 lajur di sini. Yang lajur pertama adalah masa, lajur kedua adalah susunan kerja, dengan lajur ketiga adalah catatan. Masa ada terpulang kepada tugasan lah yang diberi, sama ada 60 minit, 90 minit. Okey, susunan kerja pelajar haruslah menyusun semua aktiviti-aktiviti memasak yang pelajar perlu lakukan untuk menyiapkan resepi ataupun masakan pelajar. Dan catatan ini pelajar bolehlah catat apa-apa saja catatan yang berkaitan dengan masakan yang perlu di-highlightkan lah. Okey. Okey. Nah, apabila pelajar hendak mengisi borang masakan, borang susunan kerja, apabila pelajar hendak mengisi borang susunan kerja, pelajar haruslah menyediakan bersama dengan pelajar resepi pelajar, iaitu bahan-bahan dan juga cara penyediaan. Okey, cara penyediaan. Okey. Nah, macam contoh yang cikgu berikan ini adalah resepi untuk mi goreng nenas berbola ayam. Jadi cikgu ada bahan-bahan, iaitu resepi lah bahan-bahan dan juga cara penyediaan. Ini untuk memudahkan pelajar untuk mengisi susunan kerja secara menyeluruh. Okey, tanpa tertinggal apa-apa informasi yang penting yang berkaitan dengan masakan pelajar. Okey, ingat Okey. Okey, so cikgu ingin tunjukkan bagaimana hendak meletakkan ataupun mengisi borang susunan kerja dengan teratur. Okey, jadi cikgu ambil contoh amali masakan iaitu 60 minit. Sebenarnya masa ini adalah berdasarkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Okey, jadi pelajar kena perhatikanlah. Biasanya semua tidak sama tugasan, masa dalam tugasan ini tidak sama. Jadi pelajar harus bagi perhatian terhadap masa. Okey, jadi ini contoh 60 minit. Jadi cikgu letak mula jam 10 pagi dan tamat jam 11 pagi. Okey. Nah, permulaan sekali setelah mengisi nama calon, angka giliran dan nombor kad pengenalan, maka pelajar akan mulakan menulis resepi. Okey, di bawah lajur susunan kerja. Jadi cikgu tulis sini mi goreng nenas berbola ayam. Okey, selepas itu pelajar letak mise en place. Jadi catatan itu sangat penting, iaitu 20 minit. Okey, 15 minit atau 20 minit. Okey, jadi 20 minit ini, jadi cikgu ingin ingatkan pelajar bahawa bukanlah termasuk dalam 60 minit masa amali memasak ini. Ini adalah di luar daripada 60 minit ini. Okey, so ini adalah
pra persediaan untuk amali masakan. Okey, letak tulis macam yang cikgu tunjukkan ini. Okey, kemudian gariskan. Okey, barulah. Okey. Okey, so ini ialah cara penyediaan yang sudah cikgu sediakan. Mesti ada cara penyediaan ini apabila membuat susunan kerja. Okey. Kemudian pelajar akan tulis di situ menggoreng mie. Okey, langkah pertama. Okey, kalau kamu lihat dalam resepi cikgu, iaitu cara penyediaan, nombor 1 di sini ialah menyediakan bahan mie. Okey, tengok sini ya. Menyediakan bahan mie iaitu membasuh dan toskan berbola ayam, basuh dan potong semua sayur, goreng telur dadar dan hiris halus. Okey, so informasi nombor 1 ini tidak perlu dimasukkan kerana nombor 1 ini semua sudah kita lakukan semasa mise en place. Okey, jadi yang nombor 1 ni kita abaikan, kita masuk kepada memasak sahaja. Okey, alright. So nombor 1 kita ikut saja apa yang ada dalam ruangan dalam nombor 2 inilah, dalam cara penyediaan nombor 2 iaitu menggoreng mie. Kita ambil yang ada dalam sini, kita masukkan dalam susunan kerja. Okey, macam cikgu. Nombor 1, panaskan minyak di dalam kuali, goreng separuh bawang merah dan bawang putih. Okey, kemudian cikgu ikut sajalah apa yang dalam penyediaan ini. Okey, masukkan mie dan kicap, gaul rata, angkat dan ketepikan. Okey, nombor 3, panaskan minyak, goreng baki bawang dan masukkan berbola ayam, kacau rata. Masukkan sayur-sayuran, masukkan garam dan secukup rasa. Kemudian setelah masak, angkat. Okey, so cikgu hanya ikut saja apa yang ada di sini, cikgu masukkan. Okey, nah sekiranya resepi ataupun cara penyediaan pelajar itu sangat panjang, pelajar boleh cuba ringkaskan untuk memenuhi ruang itulah. Okey, tetapi pelajar juga, jikalau pelajar tidak mahu untuk ringkaskan, pelajar juga boleh menggunakan borang ini 2 keping. Maksudnya pelajar kena photostat lah. Satu lagi tambahan di belakang supaya muat semua cara penyediaan yang pelajar sudah sediakan itu. Okey? Okey, itu jadi tidak ada masalah sebenarnya kan? Okey? Okey, kemudian setelah bahagian menggoreng mie ini siap, okey, cikgu gariskan lagi dan kemudian cikgu letakkan catatan di situ yang pada awalnya cikgu mesti ingatkan untuk panaskan kuali. Okey. Alright. So ini adalah berdasarkan resepi pelajar lah. Okey, kalau misalnya pelajar membuat kek, pelajar bolehlah letak di bahagian catatan itu panaskan ketuhar. Okey. Alright, jadi seterusnya ialah nombor 3. Cikgu ikut dalam cara penyediaan cikgu ni, nombor 3 menghidang mie. Jadi cikgu ambil apa yang ada di sini, cikgu pindahkan, cikgu letak elok-elok, menghidang mie. Nombor 1, hiaskan dengan telur dadar, cili merah dan limau nipis. Okey. Kedua, taburkan daun bawang dan dayur sup. Okey, kemudian cikgu garis lagi. Okey. Sudah ada di situ. Kemudian cikgu letak akhir sekali. Ya, ini yang paling penting. Pada akhir susunan kerja, pelajar perlu letak pembersihan. Okey, bersihkan semua alat dan meja kerja, kemudian buang sampah. Ini wajib. Okey, jadi ini adalah susunan kerja yang baik. Okey, mesti ada permulaan, pertengahan dan akhir dia. Okey. Baik, jadi setelah kita susun semua langkah-langkah kerja, okey, apa yang kita perlu masukkan lagi yang tidak ada di sini? Ya, masa. Okey, masa. Okey, jadi kita mula jam 10, kita letaklah di sini di atas, kita letak masalah. Untuk menggoreng mie kita letak 30 minit. Untuk menghidang mie kita letaklah 15 minit dan untuk pembersihan kita letak 15 minit. Okey, kita sudah agihkan masa 30 minit, 15 minit, 15 minit. Okey, semua ialah 60 minit. Okey, jadi kita sudah agihkan tempoh masa. Kemudian kita seterusnya kita letak pula jam masa itu. Okey, the actual time. Okey, so pukul 10 sehingga 10.30 kerana di sini 30 minit. Okay, kemudian tengah ini 15 minit kita letaklah 10.30 hingga 10.45. Kemudian akhir sekali 10.45 hingga pukul 11. Okey, jadi lengkaplah masa peruntukan 60 minit untuk kita menyiapkan masakan kita. Okey, jadi ini adalah
satu susunan kerja yang lengkap. Okey. Jadi, cikgu harap pelajar sudah faham langkah-langkah untuk menyiapkan borang susunan kerja. Okey. Kalau tak faham, pelajar boleh ulang sekali lagi video ini agar pelajar dapat lebih memahami cara mengisi borang susunan kerja. Okey. So, sampai di sini saja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu berharap pelajar dapat memahami dan jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang menarik dan berguna. Okey. So, jumpa lagi. Bye-bye.